Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Risau tak jelas ni kan? Terima kasih, terima kasih sama-sama. Baik. InsyaAllah. Sebelum saya mula ya, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Surau Taman Matang Jaya, Sungai Buloh. Saya baru dapat jumpa dia punya Facebook. Betul Surau Hijrah? Betul. Dan hari ini juga saya dipercayai dan insya-Allah lah dapat sama-sama sedikitlah tadabbur untuk surah At-Taghabun. Jadi sebelum mula insya-Allah saya ingin memberi salam dan sedikit doa untuk diri saya dan semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Baik, kepada bonda-bonda, kekanda-kekanda, ustazah-ustazah ya. Saya ni pun baru belajar, kita sama-sama belajar, tak ada istilah tamat belajar, khatam belajar tak ada. Jadi kita sama-sama kongsi, sama-sama belajar untuk menjadikan satu manfaat dan ibrah dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Akan kupas ataupun kongsi berkenaan surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun kalau bonda-bonda, kekanda-kekanda ada boleh menulis sedikit ya sebagai satu catatan untuk kita ulang-ulang ilmu yang kita dapat, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita boleh buka ya mushaf kita, kalau boleh yang ada tafsir Quran sekali, terjemahan Quran, maka kita tengok surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ini surah Madaniyah dan mempunyai 18 ayat. Bila kata 18 ayat tu nampak macam sikit kan, tapi Masya Allah. Ini saya sangat-sangat ringkas ni sebab kita punya masa pun 1.5 jam kan. Saya ringkas-ringkas sahaja. Jadi surah At-Taghabun ini, dia asal Taghabun ini adalah Ghabana, Ghain, Banun. Ghabana. Ya, yang bermaksud menutup hingga tak nampak. Apa benda yang tutup hingga tak nampak tu kan? Ini asal perkataan ya, ghabana tu. Contoh ya, dosa. Dosa tu aib. Ada masa Allah nampakkan, ada masa Allah banyak tutup aib kita. Sehingga kan orang nampak kita, ya Allah mulianya dia, baiknya dia. Jadi bila Allah turunkan yang dinamakan surah At-Taghabun, sebenarnya ini salah satu nama kiamat di mana di akhirat kelak ya kita akan dilondehkan ataupun dibongkarkan segala aib, dibongkarkan segala dosa-dosa kita di akhirat kelak sekiranya kita tidak mohon taubat dan ampun pada Allah. Di hari kiamat ni, ini cerita pasal kiamat. Cerita pasal apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu pada kita dalam keadaan kita musim pandemik, apa dia. Banyak ya salur-saluran dalam cerita surah At-Taghabun ini, nanti kita perhalusi satu persatu. Jadi surah ini juga dinamakan, kalau pernah dengar, surah Musabbihat. Surah Musabbihat, kalau ada dengar kan ayat-ayat Musabbihat adalah ayat yang dimulai dengan tasbih. Saya nak baca pun, saya memang plan pun nak baca, tapi disebabkan tak boleh baca, jadinya saya pun menyebutlah surah ini diawali dengan tasbih kepada Allah. Dan disebabkan itu surah ini yang pertama perawalan surah ini bercakap tentang asma Allah, bercakap tentang sifat-sifat Allah. Kan dah nampak dah tadi buka mushaf kan, buka surat 556 ya. Masya Allah, terima kasih. Okey, jadi bila kita nampak dekat sini penamaan surah At-Taghabun ini, kita nampak nak bagi tahu kita, Allah nak mengingatkan kepada kita hari kiamat dan hari kebangkitan semasa kita di mahsyar. Masya Allah. Dan di mahsyar kelak kita akan dipamerkan segala kerahsiaan kita, segala dosa-dosa yang orang lain tak nampak,
Allah nampak. Malaikat kiri kanan mencatat. Masa itulah kita akan dibongkarkan segala-galanya. Ya, gerun hari kiamat ni sebenarnya. Gerun sangat bila mana kita berada di padang mahsyar. Subhanallah. Jadi, kalau kita tengok ya, cantiknya susunan Al-Quran ini sebelum surah Taghabun ini, ada sebelum tu surah Munafiqun. Kalau tengok mushaf, sebelumnya surah Munafiqun. Sebab apa? Masa dalam surah Al-Munafiqun itu, Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Tetapi surah Taghabun ini, Allah suruh berhati-hati dengan sikap dan sifat orang kafir. Dia berkaitan di situ. Cantik penyusunan yang Allah beri pada kita. Jadi dalam surah Taghabun ini juga, Allah kata ada dua jenis manusia. Di mana manusia mukmin, ya, mukmin tau, manusia mukmin yang dijanjikan syurga, dan manusia yang kufur, yakni kafir, ya, yang dijanjikan dengan ancaman api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Takut juga kita kat mana? Adakah kita Muslim ini memang kita terus untuk beriman kepada Allah, ataupun kita seorang Muslim yang hanya pada kad semata-mata? Kita sendiri yang boleh tahu jawapan tu, ya. Dan kita tengok juga surah Munafiqun yang sebelum ini, Allah kata apa? Allah menyatakan bahawasanya Allah melarang diri kita menyibuk-nyibuk untuk mengumpul, untuk mengejar harta, dan juga menjadikan anak-anak itu lalai daripada mengingati Allah. Itu Munafiqun. Kalau tengok surah Taghabun, Allah jelaskan bahawasanya anak-anak itu satu fitnah buat diri kita. Sebenarnya ada kategori-kategori anak yang telah ditafsirkan oleh ulama kita, iaitu Imam Ibn Katsir mengatakan anak itu satu ujian, satu lagi perhiasan, satu lagi fitnah, dan satu lagi qurrata a'yun. Dan memanglah kita mesti nakkan anak yang qurrata a'yun, anak-anak penyejuk mata. Tapi kenapa Allah nyatakan dalam surah Taghabun ini anak-anak ini adalah sebagai fitnah buat kita? Kenapa? Kan? Nanti kita tengok. Masya Allah. Dan kita tengok kandungan surah ini. Ya, sebelum kita nak mengkhabarkan gembira, apa berita gembira tu kan, kita tengok dulu yang pertama kandungan surah ini. Allah nak kata apa dalam satu surah ni? Ia berkaitan dengan aspek akidah. Bukan saya. Akidah saya ni mohon moga betul lah. Akidahnya sampai hari kiamat, sampai akhir zaman, insya-Allah akidah pada Allah, insya-Allah lah. Ya, berkaitan dengan akidah. Yang kedua, Allah nak jelaskan tentang asma Allah. Allah nak bagi tahu kita bahawasanya dialah yang mempunyai kekuasaan, dialah yang mempunyai ilmu, dan dialah yang mencipta seluruh alam. Allah bagi tahu kita kan, Masya Allah. Dan seterusnya Allah bagi tahu apa lagi? Allah sebenarnya nak memberikan peringatan kepada orang kafir tentang umat-umat yang terdahulu dah pernah kena azab. Bila mana Allah bagi tahu pada orang-orang kafir, orang-orang terdahulu, ya, kaum-kaum Nabi terdahulu dah pernah kena azab. Tapi kenapa engkau tak nak mengambil ia sebagai iktibar? Kenapa? Sebab apa? Zaman-zaman dulu, kaum-kaum yang dulu menyatakan Rasul ini sebenarnya bukanlah yang layak dipatuhi dan ditaati. Kerana mereka menganggap, orang-orang kafir ni menganggap Nabi, Rasul adalah manusia. Jadi buat apa aku nak taat pada engkau? Buat apa aku nak ikut cakap engkau? Sedangkan kau dan aku sama manusia. Tu. Itulah pandangan orang kafir kepada Nabi-Nabi Allah, Anbiya kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita jangan jadi seperti itu. Dan juga orang-orang kafir ini, dia tak percaya pada hari pembalasan. Dan tak percaya akan adanya kehancuran di hari kiamat. Tak percaya. Sedangkan perkara itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Rasul-rasul, Nabi-Nabi kita dah jelaskan, dah bagi tahu dah. Hari pembalasan akan ada. Hari kiamat akan muncul. Kenapa kamu tak percaya? Mereka tak percaya. Sebab itu mereka suka kumpul harta kerana mereka menyatakan bahawa mereka akan hidup selamanya.
Na'udzubillah min dzalik. Dan juga surah ini ya, dia mengajak kita beramai-ramai ya, khususnya lah macam kita ni umat akhir zaman, umat Nabi SAW, insya-Allah biidznillah Allah mengajak agar kita ni beriman kepadanya, beriman kepada Rasul dan beriman kepada Al-Quran. Al-Quran yang setiap hari kita baca. Adakah kita baca sahaja? Yes. Kita dapat pegang, kita dapat baca, kita dapat tengok, dapat pahala. Tapi adakah sekadar itu? Tidak mahukah kita tahu tentang isi Al-Quran? Sebab itu dalam Al-Quran Allah suruh tadabbur Al-Quran. Fahami ayat Al-Quran agar kita dapat ibarah dan kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah kita dengan hadirnya ayat-ayat Al-Quran daripada Allah. Baiknya Allah, ya. Dan juga surah ini Allah mengancam orang-orang kafir. Orang-orang kafir di mana mereka sendiri akan tertipu dan mereka sendiri akan rasa, kenapa jadi macam ni? Nanti dekat hari kiamat. Inilah orang kafir kat hari kiamat dia macam ni. Kenapa jadi macam ni? Aku buat macam ni, kenapa tak ada macam ni? Sebab apa? Mereka dulu tak percaya ada hari kiamat. Tapi mereka di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, mereka akan jadi terpinga-pinga. Mereka akan jadi gusar. Mereka akan jadi takut kerana apa? Allah dah memperlihatkan neraka bagi mereka. Na'udzubillah. Dan Allah nak bagi tahu juga segala apa yang terjadi. Ini tentang ayat musibah. Segala apa yang terjadi di dalam dunia ini, langit dan bumi dan segala-galanya, dan sekarang kita dalam pandemik ni, COVID-19, ya, itu semua adalah atas kehendak Allah, atas percaturan Allah. Walaupun kita ada dengar, ini adalah satu konspirasi. Betul? Ini adalah satu perancangan diorang ni sebab nak menghancurkan umat Islam, ya, ada dajjal lah, ada apalah. Kita ketepikan dulu konspirasi, benar tak benar itu belakang cerita. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, setiap apa yang terjadi di muka bumi, sama ada wabak ke, tak ada wabak ke, itu semua percaturan daripada Allah. Kita wajib beriman kepada Allah. Macam mana kita nak rasa? Macam mana kita rasa, aku kena beriman? Kita kena ada ilmu bagaimana cara untuk beriman kepada Allah. Ya, Ustazah, Masya Allah. Ya. Ustazah izinkan saya mencelah. Ada orang nak tanya soalan ni. Boleh Oh, ke? ada soalan? Boleh, boleh, Okey, boleh. Sila. Permata Syakirin. Kenapa Okey, saya tak boleh Permata tengok? Syakirin. Boleh ke mukakan soalan? Sila. Sila. Okey, Permata Syakirin, boleh kemukakan soalan? Nama tu Permata Syakirin, Masya Allah. Permata Syakirin. Sila, boleh. Tak ada masalah. Dia pun Ustazah samalah dulu sebab rasanya dia dah diam dia. Permata Syakirin. Okey. Teruskan Ustazah, sorry. Tak apa. Okey. Okey, baik. Masya Allah, sekejap. Okey. Okey. Apa tadi? Sampai mana dah? Ke akhir. Di akhir surah At-Taghabun ini Allah akan ceritakan tentang infak, tentang sedekah. Tu. Kenapa Allah suruh dalam surah Munafikun kan tentang tahan harta, Allah suruh jangan tahan harta apa semua. Di sebalik surah At-Taghabun ini Allah memberitahu bahawasanya kita hendaklah berinfak ke jalan Allah, bersedekah ke jalan Allah. Masya Allah. Itu kandungan surah dia. Kat sinilah saya nak bawa semua bonda-bonda, kekanda-kekanda, ustazah-ustazah, semua saya nak bawa bagaimana yang Allah mengatakan ayat ini tentang nama-nama Allah, tentang kekuasaan Allah. Masya Allah. Ya, baik. Tengok ayat ayat pertama hingga ayat yang keempat. Ini Allah cerita tentang bukti kekuasaan Allah. Cantik Allah nak sebut ya. Tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Yakni semua makhluk di langit dan di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Kalau kita nak nampak kan makhluk di bumi, kita nampak macam manusia yang bertasbih kepada Allah. Adakah binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, macam mana diorang berzikir? Sebenarnya kita tidak didedahkan untuk kita tahu bagaimana cara mereka berzikir. Sebab pernah dulu cerita zaman Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi yang kena telan ikan nun tu. Apa Nabi Allahumma salli ala Muhammad? Nabi Yunus. Ustazah pula tak ingat ya. Nabi Yunus. Ya? Nabi Yunus.
Nabi Yunus alaihissalam. Betul kan? Ustazah ni buat saya confused lah Ustazah ni. Masya Allah. Nabi Yunus alaihissalam ya, dicampak ke laut dan dimakan oleh, bukanlah dimakan, ditelan oleh ikan nun. Bila mana ditelan ya, dalam ada sebahagian ulama menafsirkan masa dia dekat dalam perut ikan nun dia macam mendengar gema. Ada dengar apakah itu? Rupa-rupanya itu adalah suara zikir. Suara zikir daripada apa? Daripada dalam laut, daripada ikan itu sendiri berzikir. Hebatnya Allah. Dia gemar, dengar ya, Nabi Yunus dengar. Masya Allah. Jadinya kita dah nampak tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan semua bertasbih pada Allah tanpa henti. Senang cerita. Dan kita ni manusia yang berakal, manusia yang dikurniakan Allah kejadian yang sangat-sangat sempurna. Takkanlah kita tak nak bertasbih setiap hari. Oh Ustazah tak ada masa nak tasbih, buat kerja rumah, kerja apa, semua atas bahu saya Ustazah, tak ada masa. Sebenarnya ada. Sebab benda tu kat mulut dan hati. Tak perlu pun nak pakai tangan apa semua, tak perlu pun. Mulut kita, hati kita boleh bertasbih dan berzikir. Potong ikan, bertasbih. Kalau tengah mood marah suami, subhanallah, subhanallah. Jangan. Kita kena paut pada hati. Bila mana tengah bergaduh dengan suami, tengah geram dengan anak-anak, sabar. Zikir, minta ketenangan pada Allah. Sambil-sambil siang ikan, sambil-sambil potong bawang. Ya. Sebenarnya nak cakap pada diri sendiri. Nak cakap pada diri sendiri sebenarnya, Masya Allah. Dan seterusnya dalam surah ini juga, dalam pembuktian kekuasaan Allah, Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian dengan apa? Dengan rupa paras. Kalau tengok dalam surah tu kan, tahu kan sifat Allah, asma Allah yang bernama Musawwir, kan? Kalau kita tengok Allah yang maha kreatif, Allah yang maha bukan kata melukis, tapi dia mereka bentuk rupa paras kita dengan sesempurna kejadian. Ya Allah, Ya Rahman, memang cantik sangat kejadian Allah dalam surah Taghabun ini juga dibuktikan dalam surah At-Tin. Ya, dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Allahumma salli ala Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Ada dalam surah At-Tin, nanti boleh tengok. Ya, surah itu menyatakan bahawasanya Allah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Masya Allah, ya, itu ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dan di akhir ayat keempat Allah kata, wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kamu. Sudur, ambil perkataan daripada apa tahu? Sadrun. Sadrun, dada. Kenapa dada? Kenapa Allah kata dada? Kenapa tak kepala? Kenapa tak batanun perut? Kerana apa? Sudur yang Allah kata di sini lebih kepada hati. Kenapa letak pada hati? Kerana dengan hatilah kita akan timbulnya niat. Kena ingat, setiap ibadah yang kita lakukan kena pasak dengan niat. Sebab itulah dalam hadis Arba'in Imam Nawawi yang pertama sekali akan mention bab niat. Dengan niatlah itu akan menentukan amalan kita itu sah ataupun tidak sah. Terima ke tak terima itu memang kerja Allah. Tapi pada zahirnya, niat memainkan peranan yang cukup besar. Subhanallah. Ya. Dan itu daripada ayat yang 1 hingga 4. Ayat 5 ke 7, Allah nak ceritakan kepada kita tentang apa, yakni azab yang pernah umat terdahulu rasa ataupun Allah dah timpakan segala azab-azab yang dulu. Sebab apa? Kerana mengingkari perintah Allah. Kerana mendustakan Nabi-Nabi dan Rasul Allah. Dan juga Allah cerita dalam ayat 5 hingga 7, orang-orang kafir ini persoalkan tentang kerasulan Nabi SAW. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa aku nak kena taat pada engkau sedangkan kau dan aku manusia biasa sama? Itu adalah tanggapan orang kafir kepada Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelum ini. Dan kita tengok mereka tak percaya dengan hari pembalasan juga ada disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 82. Disebabkan itulah kalau orang mengaji tafsir, dia akan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dulu sebelum tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ini antara caranya lah. Ya, kita tengok ayat yang 57 tu ayat yang berkenaan dengan orang-orang kafir
tak percaya tentang hari pembalasan, ada dalam surah Mukminun ayat 82. Dia mempersoalkan, betul ke kami akan dikembalikan? Betul ke kami akan dibangkitkan? Itu persoalan mereka. Ya, Masya Allah. Dan bila mana mereka mempersoalkan tentang hari pembalasan tersebut, maka dalam ayat yang ketujuh ini Allah bagi tahu bahawasanya kamu pasti akan dibangkitkan. Tapi sayang, orang-orang kafir dia tak akan percaya juga. Pun ada dalam surah Saba, surah Saba ayat yang ketiga. Sampai dia cakap apa tau? Hari kiamat tidak akan datang pada kami. Ini cerita, ni bukan cerita kita main-main tak. Cerita ni ada dalam Al-Quran. Sebab itulah kita ni tak ada buat kerja apa kan. Kita tengok Quran. Masya Allah. Lagi banyak kita nak mengetahui tentang Al-Quran sebenarnya. Ya Allah, jahilnya aku ya Allah. Maka tengoklah, tadaburlah Al-Quran tu baru kita tahu cerita-cerita zaman dulu dan kita ambil ibrah untuk kita zaman sekarang ni, kehidupan zaman sekarang. Okey? Tengok pada ayat 8 hingga 10. Dalam surah At-Taghabun ini juga Allah menyatakan pada kita tuntutan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sekaligus kita ni peringatan tentang kehancuran, kegerunan, ketakutan, kedahsyatan semasa hari kiamat nanti. Dan seterusnya di hari kita dibangkitkan, hari kita dihimpunkan di Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyr, hari kebangkitan. Sebab tu dipanggil padang mahsyar, tempat kita dibangkitkan dan kita dihimpunkan. Masya Allah. Dan juga ayat ini menyatakan Allah nak bagi tahu Allah turunkan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Al-Quran ini salah satu namanya adalah nur. Kenapa nur? Kenapa cahaya? Sebab bila kita berdamping dengan Al-Quran, bila kita bersama dengan Al-Quran, percayalah, ketenangan akan datang walaupun kita dalam keadaan banyak masalah. Sebabkan itulah Al-Quran ini salah satu khabar gembira buat Nabi SAW. Ya, kalau tak datang wahyu tu kan, ya Allah, Nabi punya rasa, kenapa tak datang lagi? Nabi sampai resah sampai macam tu. Kan, ini kan kita yang dah ada 30 juzuk ni, kita tak nak baca, kita tak nak selami. Sangat-sangat rugi. Membaca Al-Quran wajib ke Ustazah? Tak wajib baca Quran. Tapi rugi. Ya, apa amalan kita nak persembah pada Allah? Allah dah bagi kita kitab, Allah dah bagi kita Al-Quran. Kenapa kita tak nak baca, tak nak pelusuri, tak nak telaah? Tanyalah pada iman kita, Masya Allah. Dan di hari kiamat kelak, di hari kiamat kelak nanti terhimpun semua makhluk Allah, jin, manusia, malaikat akan dihisap satu persatu. Ni yang nak bagi tahu tentang hisap ya. Saya bersama kelas Kak Zarah kan tentang hisap ni, di mana yang akan dihisapkan pada kita adalah amalan soleh kita tau. Allah dah tak pandang dah amalan jahat tu, memang dah terus akan diseksa dah. Amalan soleh ini kita nak persembahkan. Amalan soleh inilah yang kita nak, apa yang Allah nak timbang ni, sama ada terima tak terima. Kita dah cantik dah buat amal soleh kan, tapi ada rupa-rupanya dekat akhirat nanti amalan soleh kita tak diterima. Sebab apa? Sebab kita salah melakukan amalan soleh. Contoh amalan soleh yang kita memang buat dan biasa buat, yakni solat. Rupa-rupanya amalan solat itu Allah tak terima dekat akhirat. Sebab apa? Mungkin kerana wuduknya, mungkin kerana masa solatnya hati ke lain. Maka masa solat dia tak khusyuk dan dia rasa tak apalah, aku solat asal sah sahaja. Bagaimana Ustazah nak buat? Top up lah dengan sunat. Sebab tu saya suka bagi tahu pada bonda-bonda saya, ya, saya menyatakan apa sahaja fardu, sampingkanlah dengan sunat. Sebab dengan sunat itulah kita dapat top up mana kefarduan kita yang lompang-lompang. Itu ya, contoh solat fardu, kita tampung dengan solat sunat. Puasa yang wajib, kita tampung dengan puasa sunat. Zakat yang wajib, kita tampung dengan sedekah, infak dan sebagainya. Haji kita tampung dengan umrah. Semua tu sunat-sunat ada sebabnya kenapa. Baiknya Allah sebenarnya ya, Masya Allah. Tapi orang kata, Allah cukup lah Ustazah, solat fardu cukup lah. Nabi pun cakap, wanita, isteri nak masuk syurga, solat fardu. Rasulullah tak kata solat sunat, memanglah.
pasti ke solat fardu kita tu diterima? Macam tu. Maka amalkanlah apa yang boleh kita amal ya. Masya Allah. Dan Yaumut Taghabun ataupun hari ya, hari Taghabun ni hari yang didedahkan segala rahsia. Ini ada dalam ayat 8 hingga 10 surah Taghabun, di mana dari makhluk yang hidup sejak Nabi Adam dulu sampai hari kiamat nanti, semua akan dibangkitkan tanpa seorang pun terlepas. Walaupun dah berkecai, ya, kalau kita fikir logik lah, zaman-zaman Nabi Adam, ya, nabi-nabi sebelum ni, mana ada dah, benda-benda tak ada dah, tulang belulang mungkin dah tak ada dah kan, dah hancur dah. Tapi dengan kuasa Allah, dengan apa sahaja yang Allah tentukan, dia akan bersatu balik dan dia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Kalau kita tengok kan orang-orang yang meninggal dalam keadaan lemas dan mayat tak jumpa, mustahil lah bagi kita, pemikiran kita akan kutip satu-satu serpihan-serpihan untuk disatukan. Kita mustahil. Tapi benda itu senang je bagi Allah. Mudah je bagi Allah. Ya. Dan seterusnya ayat ini juga Allah nak bagi tahu ya. Bila mana Allah dah mengumpulkan antara Nabi dan umatnya, manusia dengan amalnya. Nanti Allah dekat akhirat kelak, dekat padang mahsyar, kita dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan. Dan kita juga akan dikumpulkan dengan amalan kita. Dekat situlah baru kita nampak bagaimana keadaan kita di akhirat kelak mengikut kepada amalan kita. Ada orang ya, kalau matahari tu, bak kata kalau kita dengar ceramah kan, sampai sejengkalnya rasanya kan, macam tu, kita tengok amalannya, ada orang peluhnya sampai setengah buku lali. Ada orang dia tenggelam dengan penuhnya dalam keadaan paras pinggang. Ada orang paras bahu. Tengok kepada amalan masing-masing. Allahu Akbar. Jadi ia dinyatakan juga, dikumpulkan semua ada dalam surah Hud. Ya, surah Hud ayat 103. Saya tak boleh nak belik satu-satu. Ya, nanti boleh tengok sendirilah. Surah Hud ayat 103. Jadi kita tengok di akhir surahnya, untuk ayat yang ke-9 surah Taghabun, berita gembira. Ini yang katanya Al-Quran juga memberikan berita gembira. Suara saya putus-putus ke, Kak Haliza? Okey, Alhamdulillah. Baik. Surah Taghabun, berita gembira bagi pelaku maksiat. Amboi Ustazah, orang bermaksiat pun ada pelakunya ke? Ada berita gembira ke? Yes, ada. Bila mana orang-orang yang melakukan maksiat dia bertaubat kepada Allah, Masya Allah, Allah cukup suka. Kadang-kadang ya kita nak buat dosa, kita rasa, alamak, tak apalah, buat dululah nanti taubat. Itu masalah pada kita. Jangan sekali-kali. Kalau dah kata macam tu, insya-Allah lah kita jaga hati kita, janganlah melakukan perkara-perkara yang tidak yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya-Allah. Dan Allah nak kata kebajikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, selagi mana kita tak syirik pada Allah. Tu. Baiknya Allah kan, kita dah buat dosa dan kita taubat, Allah terima. Bila dah terima, Allah bagi pula pengampunan dosa. Apa lagi yang kita nak? Kita hanya mampu syukur pada Allah. Ya. Dan kita tengok ya dalam ayat yang 10, ancaman orang kafir agar tempat mereka di neraka. Itu saya dah ceritakan tadi. Okey, tengok yang seterusnya ayat 11 hingga 13. Ini sebenarnya saya nak bawa pada kita sekarang ni. Ayat 11 hingga 13 ni, ayat tentang musibah ya. Musibah yakni qada dan qadar daripada Allah. Dalam surah ini ya, musibah adalah kehendak Allah dan ia tak akan datang tanpa izin Allah. Ini Allah dah cerita dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah bagi tahu dah. Sebab apa? Ada juga dalam surah Al-Hadid ayat 22. Allah nyatakan bahawa setiap bencana yang menimpa itu telah tertulis. Maksudnya apa? Wabak COVID-19 ni sebenarnya dah tertulis. Cuma kita tak tahu. Dan datang kepada kita sekarang, kita boleh mengakui, mempercayai bahawa ini daripada Allah dengan apa? Dengan iman. Dengan iman kita baru kita dapat percaya daripada Allah. Kalau tak, kita akan salahkan mana-mana pihak. Ini semua sebab engkau. Ini semua sebab engkau. Tapi kalau kita orang Islam yang mukmin,
Kita pasti ini semua percaturan daripada Allah, ya. Baik. Dan kita tengok juga dalam surah ini Allah sebut bahawasanya bila mana kita percaya dengan qada dan qadar Allah, maka Allah akan tambah taufik dan hidayah. Masya Allah, ya. Ini kita, Allah dah bagi tahu kita, kalau kau percaya dengan apa yang aku jadikan, kalau kau sabar, engkau redha dengan apa yang aku berikan ujian ini pada engkau, maka Allah akan tambahkan hidayah, Allah akan tambahkan taufik, Allah akan ampunkan dosa. Bayangkan ya, ujian ni kita dapat berbeza dengan cara kita mengurus. Ada orang dengan ujian ini, ya, dengan ujian ini dia semakin jauh dengan Allah. Tapi ada orang bila datangnya ujian dia semakin dekat dengan Allah. Maka bila mana ujian ini sama nampaknya sebab COVID-19, ya, sebab wabak tu COVID-19. Tapi si A ni bila kata dia berada dalam wabak ini, dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin nak cari diri sendiri untuk kenal Allah. Itulah tanda-tanda orang yang diberikan hidayah oleh Allah dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa dia. Tetapi berbeza dengan si B. Datangnya wabak COVID-19, dia sentiasa menyalahkan dan dia semakin tidak percaya pada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, itu takut Allah azab. Bukan hanya di dunia, malah di akhirat. Kita takut ya, jadi kita ni kat mana? Sama ada ujian kita beriman ataupun ujian kita semakin jauh dengan Allah. Itu tanya pada diri sendiri. Ya, Masya Allah. Dan kita tengok dalam ayat ini juga, Allah menyatakan ya, usaha. Usaha untuk apa tahu, macam mana nak usaha. Allah kata, kalau kita dalam posisi kita ujian, ya, kita usaha dengan apa? Dengan sabar kita. Dengan usaha kita supaya kita tahan segala kemarahan kita. Untuk kita menyalahkan Allah, kita tahan benda tu dan kita istighfar banyak-banyak, cara kita. Dan bila kita nampak kan sekarang macam ada bendera putih kan, bendera putih yang nak disalurkan menunjukkan orang tu tak mampu. Sebenarnya bukan zaman kita je nak cakap pasal bendera putih ni, tak. Zaman dulu Nabi Yaqub dengan anak-anaknya ya nak minta bantuan, ya, masa tu kerajaan yang sangat-sangat kritikal. Ya, minta bantuan pergi ke Mesir, ya, berjumpa dengan Raja Mesir untuk apa? Dapatkan bantuan. Ya, bukan sekarang ni zaman Nabi dulu dah pernah. Ya, minta bantuan. Jangan malu. Sebab apa? Kita minta bantuan untuk keperluan. Bukan minta bantuan kita melebih-lebih. Tapi ada orang sekarang ni bila minta bantuan, melebih-lebih pula, memilih-milih pula. Saya tak makan beras ni. Saya tak makan ni. Saya makan beras lain. Macam tu. Saya tak kata tak boleh lah kita buat macam tu, macam ni kan, dalam keadaan macam tu. Tapi sepatutnya kita apa yang orang bagi, kita terima dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya yang kita lakukan. Kerana apa? Bila mana satu perkara yang kita dapat daripada Allah. Hadis ini Nabi dah bagi tahu kita. Di mana sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Ini orang beriman tau. Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin. Allah tidak akan menetapkan sesuatu ketetapan ataupun qada kepada kita orang-orang Islam, orang-orang yang mukmin, melainkan itu pasti yang terbaik buatnya. Ada orang saya ada dapat daripada DM je, daripada IG, kata, "Ustazah, saya rasa dengan musibah ni Ustazah, saya rasa saya boleh solat penuh, saya datang kelas mengaji penuh, saya dapat pandai baca Al-Quran Ustazah." Nampak tak? Itu antara hikmah, itu antara satu orang cakap kebaikan yang Allah nak bagi pada seseorang. Ini yang Nabi kata ni. Itu untuk orang mukmin. Kalau untuk orang-orang yang kafir, ini satu bala buat mereka dan satu perkara yang payah untuk mereka. Jadi kita sendiri memilih sama ada kita ingin menjadi hamba Allah yang sentiasa sabar ataupun sentiasa mempamerkan kemarahan. Itu kita lah, pilih yang mana. Allahu Akbar. Dan seterusnya, ayat 12 ini Allah nak bagi tahu juga, kalau kamu berpaling daripada Allah dan berpaling daripada keterangan Rasulmu, ingat, Nabi sampaikan sahaja. Sebab pernah tak dengar masa zaman Nabi, ayah saudaranya, Nabi dah cakap tentang Islam, Nabi suruh, tapi hidayah tak datang.
Itu adalah nak nampak kekuasaan Allah. Allah sahaja yang layak bagi hidayah. Dekat sinilah nak kata, ya, kita dengan jiran tetangga, kita dengan adik-beradik, kita dengan family kita, bagaimana keadaannya, bila mana kita dah nasihat dah ni. Dah cakap baik dah ni, solat lah, tutup aurat lah, buatlah itu, buatlah ini. Tapi diorang tak nak juga buat. Kita jangan stres. Kita jangan marah. Sebab apa? Kita tahu, kita pasti ini adalah cara aku ikut Nabi, aku ikut Rasul, aku hanya sampaikan dan aku berdoa supaya orang itu berubah. Tetapi yang nak berubah untuk diri dia sendiri dan hidayah yang Allah bagi pada dia. Kita tak ada hak. Sebabkan itulah dalam surah ini Allah kata, Nabi hanya menyampaikan. Selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dah sampai di akhir surah ini, iaitu ayat 14 hingga 18 ini. Allah nak cerita tentang keluarga sebenarnya. Ya. Khabar gembira yang saya katakan dalam Al-Quran ini, corak dalam surah Taghabun ini sangat cantik. Yang first tadi Allah berkaitan dengan surah sebelum Munafiqun. Tapi bila di akhir ayat ini Allah sentuh tentang keluarga sangat cantik. Bila mana selepas surah Taghabun ini Allah adakan surah At-Talaq. Betul, boleh tengok mushaf. Ada surah At-Talaq. Berkaitan juga dengan keluarga. Masya Allah cantik. Dan kita lihat ya, dalam surah At-Taghabun ayat 14 hingga 18 ini. Kita tengok yang permulaan tu tentang kisah apa Allah suruh maafkan isteri kan? Kan Allah suruh maafkan isteri. Sebenarnya ada kisah di mana zaman Rasulullah dulu ya, ada seorang adalah sekumpulan lelaki yang bergelar suami, baru masuk Islam. Bila masuk Islam macam kita lah kan, kita nak cari ilmu. Begitu juga dengan para suami ini, mereka nak pergi ke Madinah, nak jumpa Rasulullah. Tapi masalah kepada mereka bila mana anak-anak dan isteri mereka ni tak bagi. Tak nak ditinggalkan macam kita lah kan. Abang nak pergi sini-sini. Alah janganlah pergi, nanti tinggal saya seorang-seorang. Macam tu. Anak pula, papa janganlah pergi, takut. Macam tu kan? Ini adalah dikatakan anak ini sebagai musuh kamu, anak dan isteri dalam situasi ini. Sebab apa? Suami ini, bapa ini ingin pergi belajar tentang Islam. Tapi mereka tak bagi. Mereka orang kata menyonyek-nyonyek macam tu kan. Tak nak bagi bapa dia orang pergi, tak nak bagi suami dia orang pergi. Dan ayat yang akhir surah 4, ayat yang terakhir tu, ayat yang surah Allah maafkan tu kerana apa? Kerana lelaki ini ya, bila dia dah tahu, bila dia sampai pada Rasulullah, dia nampak semua orang belajar dengan Nabi. Semua orang menuntut ilmu. Makanya dia marahlah dengan isterinya ni. Marah. Bila marah, ya, dia nak hukum. Bila hukum, maka Allah turunkan ayat ini yang mana Allah suruh maafkan isteri kamu. Allah suruh maafkan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nampak tak? Baik Allah. Ya, janganlah nak hukum-hukum isteri itu, jangan. Ya, santuni mereka, maafkan mereka. Sungguh Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itulah kronologi untuk surah At-Taghabun ayat ayat 14 hingga 18 tadi. Jadi dalam ayat itu juga Allah menyatakan bahawa keluarga kita sendiri boleh jadi musuh bila mana nak dalami ilmu agama. Ini kita tinggalkan sebab tadi kita masuk ke dalam realiti kehidupan kita. Ada orang pernah ya, masa pandemik awal, masa MCO yang first dulu kan dah start ngaji online kan. Dia cakap dengan saya, dia kata, Ustazah saya nak join kelas Ustazah. Tapi suami saya tak bagi sebab macam buat apa nak attend kelas ni, tak payah, kita tunggu je nanti kelas apa macam tu. Dia tak bagi. Isteri nak mengaji ni, dia tak bagi. Itu masalah. Dan pada isteri ni, situasi dia, mungkin juga suami itu musuh buat dia. Bukanlah musuh kata kena perang, kena bunuh, tak. Dalam keadaan itu, suaminya tak bagi pun. Cukup duduk kat rumah, layan suami, layan anak, tak payah nak pergi belajar, tak payah. Itu juga satu contoh bahawasanya family kita sendiri yang menghalang daripada melakukan kebaikan ataupun belajar agama, itu antara yang Allah kata musuh bagi kamu. Berhati-hati ya. Dan juga Allah suruh kita bertakwa kepadanya
dengan kemampuan. Ini yang saya nak cerita bab kemampuan ni. Kadang orang kata tak apalah, aku tak larat lah macam ni kan. Sedangkan dia boleh. Tapi dia keluarkan dalil. Dia kata kalau kita nak beribadah kepada Allah, nak bertakwa kepada Allah, ikut kemampuan kita. Masya Allah, benda-benda kita kena tahu kemampuan itu berdasarkan ilmu, bukan kemampuan atas hawa nafsu. Itu salah kita. Kemampuan ni ikut ilmu. Ilmu itu daripada mana? Kita kena belajar macam mana yang dikatakan kemampuan itu. Allahu Akbar. Kadang orang kata, Ustazah, saya rasa macam saya nak solat ni, saya solat duduk lah Ustazah. Saya rasa macam tak larat lah Ustazah. Sebenarnya dia boleh berdiri pun. Kalau ke sana kemari masih lagi boleh pergi sana pergi sini. Tapi bab solat tiba-tiba duduk. Nampak tak? Kerana itulah yang dikatakan bila mana nak melakukan ibadah dengan kemampuan, wajib ada ilmu. Masya Allah. Dan seterusnya juga, Allah nak minta kita untuk berinfak kepada Allah. Berinfak ni pinjaman yang baik kita bagi pada Allah. Sebab apa? Ini ada dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah dah cerita tentang Qabil dan Habil. Nak cerita sikit lah ya. Qabil dan Habil ni. Semua dah tahu dah tentang anak Nabi Adam ni. Apa ceritanya? Dalam Al-Quran surah Ma'idah ini Allah sebut bahawasanya antara mereka ini bermusuh-musuhan. Dan juga ada dalam surah ini juga menyatakan Qabil dia memberikan dia memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang sangat buruk. Sebab dia ni petani. Dia bagi gandum bagi gandum yang tak kualiti, yang baik-baik, hasil baik-baik semua dia simpan. Jadi dia ambil, dia bagi Allah yang ni yang tak elok lah. Tetapi untuk Habil, dia seorang penternak. Maka dia cari kambing yang gemuk, yang sehat, yang paling baik, dia bagi pada Allah. Bila bagi pada Allah, pada pezahir kita akan nampaklah Allah akan terima pinjaman daripada Habil. Sebab pinjaman itu datang dari benda yang cantik, mestilah yang ikhlas dan benda yang paling kita sayang. Maka di situ asbab itulah Qabil membunuh Habil. Masya Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Tengok dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 27 tu. Allah dah cerita dah dekat situ. Jadi, part-part seperti ini, kita lah ni musim pandemik. Pada bonda-bonda yang berkemampuan. Jangan tahan harta. Selagi mana kita boleh nak berinfak, infaklah. Ya? Dan jangan pernah lupa sedekah subuh. Tolong buat. Tolong niat minta ampun pada Allah. Taubat kepada Allah. Kadang orang cakap dengan kita, Ustazah, saya pernah berzina Ustazah. Saya pernah melawan mak ayah Ustazah. Saya pernah melakukan dosa, minum arak macam-macam kejahatan maksiat saya buat. Adakah Allah nak terima saya Ustazah? Saya solat, saya malu Ustazah. Saya malu Allah tak pandang saya Ustazah. Kena ingat di mana Allah ni sangat baiknya. Kau datanglah pada aku, banyak mana dosa kau. Datang. Aku sedia untuk ampunkan kau. Seluas mana pun dosa kau, luas lagi pengampunan dan rahmat aku pada kau. Sebabkan itulah, bila kita nak bertaubat pada Allah, tolong minta pada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku hati yang ikhlas untuk beribadah padamu. Aku banyak dosa. Mungkin dengan pandemik ini, dengan ujian ini, ya Allah, tolong ya Allah. Aku banyak dosa dulu, aku tak tutup aurat. Aku biarkan anak-anak aku tak tutup aurat. Biarkan anak-anak aku tak salat. Aku pohon ya Allah, kau berikanlah aku hidayah. Tetapkanlah iman aku pada engkau. Kita minta. Sebab tu jangan tinggal untuk kita berzikir pada Allah. Ada yang kata, Ustazah, saya dah zikir banyak Ustazah. Tapi kenapa hidup saya makin susah? Ini masalah kita. Kadang kita berzikir bukan kita berzikir dengan hati pun. Kita berzikir sebab kita nampak dekat digital kita tu 100, 200 dah hebat dah. Sebenarnya tak. Ya. Kita nak berzikir pada Allah. Kita betul-betul perhalu siapa yang kita zikir tu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Bila mana istighfar ini, bonda-bonda, cantiknya Allah bagi zikir ini. Allah nak suruh kita istighfar tu minta ampun dan Allah akan tutup aib kita. Itulah perkataan istighfar.
Ya, astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun pada Engkau. Kau tutupkanlah aib aku, ya Allah. Wa atubu ilahi. Aku ingin bertaubat padamu, ya Allah. Dalam keadaan musibah ini, tak mustahil Allah bagikan ketenangan di saat kita melalui kesulitan. Jangan ya, jangan bonda-bonda kita tinggalkan zikir, kita tinggalkan Al-Quran, jangan sekali-kali. Kalau kita makin meninggalkan, kita tak tahu kematian sekarang sangat mendekat. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Kematian itu datang mengejut. Kita tak tahu kita bila. Kita nampak sekarang jenazah banyak keliling kita. Kita tak tahu kita masa kita bila. Maka inilah kita kena fikir kehidupan kita ini adalah untuk akhirat. Kehidupan kita ini kita mention aku nak mati sebab apa? Bukan kita berusaha nak mati, tak. Kita punya cita-cita nak mati tu dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan kita membawa amal kebaikan pada Allah. Sebab itu bonda-bonda, saya nak bagi tahu surah Al-Furqan. Saya baru nak push ayat ni. Al-Furqan ayat 23. Ini sangat malang pada kita. Kalau kita tak betul-betul niat, betul-betul dalam amalan kita, di mana di akhirat kelak Allah akan pertunjukkan segala amalan-amalan kita, pahala kita bergunung ganang. Sekali kita tengok, tiba-tiba Allahu Akbar, Allah menjadikan pahala kita itu bagaikan debu berhamburan. Ada bonda-bonda dalam surah Al-Furqan ayat 23, tengoklah ayat tu, tadabburlah ayat tu. Kita akan fikir, macam mana amalan aku sebelum ni? Allahu Akbar. Saya sendiri pun sentiasalah, kadang-kadang orang sekeliling kan dapat memberi motivasi. Kadang-kadang kita down juga, kita down. Bila kita down, kembalilah pada Allah SWT. Bila mana kita sujud, minta banyak-banyak pada Allah. Ya, wallahu alam bonda-bonda, saya minta maaf lah. Tiba-tiba emosi cakap pasal akhirat. Sebenarnya apa? Takut. Sebab kita fikir amalan. Cukup ke tidak amalan aku? Kan? Allahu Akbar. Jadi bonda-bonda yang dirahmati Allah, saya minta maaf jika terkurang. Dan saya minta maaf jika ada apa-apa yang menyentuh sensitivity. Saya minta maaf, saya mohon ampun. Ya. Jadi bonda-bonda sekiranya ada persoalan, bolehlah bonda-bonda ajukan pada saya, insya-Allah. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya tak boleh jawab. InsyaAllah. Okey, kita boleh ajukan soalan sekiranya ada soalan daripada rakan-rakan semua. Ada apa persoalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasniza. Ya, Puan Hasniza, silakan. Ya. Saya nak bertanya tentang niat. Kata Ustazah, apa yang kita lakukan perlu ada niat. Tapi macam saya ataupun sesuatu lah kan, bila kita buat sesuatu kita lupa untuk berniat. Macam kita dapat kerja tu kita terus buat. Tapi fikir balik, macam mana niat kita yang pada awal ya. Memang selalunya sesuatu yang kita buat tu adalah perkara yang baik. Tapi niat yang bagaimana yang Ustazah katakan itu, macam mana? Sama ada kita kena lafazkan ke ataupun macam mana ya Ustazah? Itu saya tak berapa nak faham sangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Sama, alhamdulillah, cantik soalan tu. Okey, baik. Bab niat. Kenapa saya mention bab niat? Sebab yalah, yang first kita ikut kepada Nabi SAW. Bila mana nak melakukan sesuatu, Nabi suruh pasakkan niat. Niat tak semestinya bercakap. Ya, niat tak semestinya bercakap. Sahaja aku basuh pinggan kerana Allah. Tak perlu pun. Ya. Biar dalam hati, bila mana kita bangun tidur kan kita dah ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur kan. Kita dah doa pada Allah, kita syukur pada Allah. Okey. Then kita salat. Bila kita salat, kita dah mengajar apa semua kan, kita minta pada Allah, ya Allah, semoga apa yang aku kerjakan seharian ini menjadi ibadah buatmu. Cukup. Kadang tak payah sebut pun, dalam hati boleh. Ya, sepanjang perjalanan satu hari kita tu cukup niat tu. Sebab apa saya kata perlu perbaharui niat? Ya, saya mention untuk tajdid niat. Sebab
Contoh, kita dah buat kerja, ya. Lepas, kan kalau mak-mak ni lepas pukul 9 lebih apa semua tu kan nak buat itu, buat ini, buat rumah apa semua, kemas rumah. Time tu, kita nak mengemas tu, kita dah niat tadi, nak masak pula. Kita takut. Dalam keadaan kita buat macam tu, kita lupa. Kita lupa bahawasanya yang kudrat kita semua ni Allah bagi. Sebabkan itulah bila saya mengaji bab niat ni, mengaji syarah arba'in, ustaz cakap, setiap perlakuan kita untuk satu-satu perbuatan. Contoh perbuatan nak lipat kain kan? Okey. Sahaja aku lipat kain kerana Allah. Sebab apa kerana Allah? Ya, kita menganggap agar setiap kain yang kita buat tu pahala buat kita. Satu pahala menimbulkan banyak sangat kebaikan. Sebab itu kita letak kat dalam akaun bank mizan kita. Ini apa yang saya belajar lah. Ya? Tapi tak perlu khusus pun. Kalau kita dah niat pada awal subuh untuk seharian kita punya amalan dah cukup. Ya Allah ya Tuhanku, semoga amalan harianku pada hari ini kau terima ya Allah, aku lakukan kerana-Mu ya Allah. Cukup. Tak ada masalah. Dan paling cantik nak masak bismillahirrahmanirrahim. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita sedar kita dah pasak segala perbuatan kita kerana Allah. Nak mandi bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mandi ibadah. Ada orang mandi sia-sia macam tu je. Bezanya dia menjadi ibadah bila mana dia kata terus pasak dalam hati, aku nak mandi sebab apa? Nak hilangkan kekotoran agar mudah aku ibadah. Menjadi satu ibadah bila mana kita mandi. Dan titisan-titisan air yang kita mandi itu menjadi pahala buat kita. Itulah sangat-sangat perlunya kepada niat dalam ibadah. Nak baca buku. Tapi jangan kata tengok Hindustan tu ibadah. Ni cakap pada diri sendiri. Tengok drama tu kan. Sebab apa nak tengok drama tu? Kan? Kadang-kadang macam saya lah. Saya tengok drama kadang-kadang drama pukul 7. Mana boleh tengok? Haram buka saya bukan orang lain Suami saya haram pukul 7 buka TV. Tu suami saya kan. Haram dia kata. Okey. Saya tengok dekat Telegram. Dalam masa tu kan okey. Penat nak baca buku apa semua? Tengok sekejap. Dan niat saya nak tengok drama tu, nak tengok apa sebenarnya terjadi dan apa pengajaran yang saya boleh bawa dalam modal ceramah saya. Itu saya fikirkan. Sebab apa yang drama-drama lakukan itu mungkin ada kaitan dengan kehidupan kita. Contohlah baru ni last saya tengok drama tu, maaf saya kata, drama yang Amani dengan Nelly Diaz dan Rasul. Ustazah tahu Ustazah ni kan? Kan? Tentang apa? Tentang iddah, hukum bab fiqh munakahat. Tengok, kita nak tengok drama, apa niat kita sebenarnya? Jangan tengok drama sebab mempengaruhi ke apa? Jangan, na'udzubillah min dzalik. Jadi perbaharui niat setiap kali kita nak melakukan ibadah. Agar apa yang kita lakukan itu ibadah. Masya Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, soalan seterusnya. Ada lagi ke soalan? Dalam musim haji, boleh saya kongsi sikit tak? Boleh, silakan. Saya tak tahulah macam bonda-bonda kan, adalah mungkin sebahagian daripada kita, bonda-bonda dah pernah menunaikan haji. Saya suka nak bawa tentang golongan ni kepada mereka yang telah pergi haji dan bakal pergi haji. Mana tahu kan tahun depan kita dapat pergi kan? Mana tahu kan? Jadi saya nak bagi tahu. Ulama menyifatkan bahawasanya bila mana kita dah melakukan ataupun menunaikan haji, ada 3 golongan. Kita sendiri yang dapat tahu yang mana. Golongan yang pertama, bila dia balik haji, dia tetap dengan perangai yang sama. Tak tutup aurat, masih mengata orang, masih buat benda-benda yang tak elok. Golongan yang pertama. Kesianlah, sia-sialah, nampak memang sia-sialah ibadah tu. Yang kedua, ibadah haji bila dia balik, ini bagus jugalah. Dia balik, dia berdoa kepada Allah. Tetapi, doa dia hanya doa keduniaan. Ya Allah, bagilah aku rumah. Ya Allah, bagilah aku pekerjaan. Ya Allah, bagilah aku itu, bagilah aku ini. Bagus. Sebab apa? Dia memang merasakan bahawa itu daripada Allah. Bagus. Cumanya tak komplit. Dan kita tengok ini yang golongan ketiga. Golongan ketiga inilah insya-Allah lah kita nampak hajinya berberur insya-Allah. Ya insya-Allah.
Iaitu bila mana dia balik daripada menunaikan haji, dia change, dia jadi apa tau? Dia sentiasa berdoa untuk dunia dan akhirat dia. Sebabkan itu doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tu kan, orang nampak doa tu biasa. Sebenarnya doa tu luar biasa. Sebab apa? Nabi suruh minta dunia dengan akhirat ini supaya kita ada bekalan nak bawa dekat akhirat. Sebab apa? Rasulullah ni sangat takut bila mana umatnya meletakkan dunia itu dekat hati. Ni saya nak bagi satu analogi. Analogi di mana dunia ni kita nak boleh, tak ada masalah. Kalau kita naik kapal kan, ataupun kapal belayar, dia mesti ada air. Kan? Ada air. Dia memang memerlukan air tu supaya dia dapat belayar kan? Sangat memerlukan. Tetapi kalau air tu dia masuk dekat dalam kapal tu, apa jadi pada kapal tu? Karam. Tenggelam. Macam tu juga dengan kita. Kita nak dunia boleh. Letak luar. Jangan letak dalam hati. Bila letak dalam hati, itu puncanya kita doa pada Allah minta dunia je. Kita minta pada Allah, ya Allah, kurniakan aku rumah. Tak ada masalah. Tapi selit. Ya Allah, kurniakanlah aku rumah. Contoh nak beli rumah ke untuk anak-anak, tak kisahlah. Kurniakanlah aku rumah agar rumah tersebut aku dapat dirikan keluarga yang engkau redai. Ya Allah, berikanlah aku handphone baru. Contoh, tak payah spesifik sebab Nabi tak suka bila berdoa melampau-lampau. Kurniakanlah aku handphone iPhone 13, 14 yang kamera megapiksel, ya Allah. Jangan, itu melampau dalam berdoa, Nabi larang. Nabi suruh kita minta apa sahaja tapi jangan melampau. Contoh, ya Allah, kurniakanlah aku handphone agar mudah aku nak attend kelas mengaji. Mudah aku nak ni untuk apa. Kena selitkan dunia untuk pergi akhirat. Kalau selitkan dunia semata-mata, Allahu Akbar, kita khawatir. Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, Allah bagi duit. Tapi takut Allah jadikan itu istidraj buat kita. Sebabkan itu doa memainkan peranan untuk mengubah takdir seseorang. Macam tu. Ya, jadi berhati-hatilah. Dan doa ibu-ibu sangat-sangat perlukan untuk anak-anak ya. Dalam tafsir, saya melihat kepada ibu-ibu ataupun ayah lah ya, ada figura-figura yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tolong jangan berhenti dan putus asa mendoakan anak-anak yang Allah na'udzubillah min dzalik, yang belum baik itu, yang sangat-sangat nakal kononnya tu kan. Aku dah doa bertahun-tahun aku doa, dia tetap juga jadi macam tu. Kat sini kita boleh ambil ibrah daripada kisah Nabi Yaqub alaihi salam juga. Sebab apa? Nabi Yaqub tak pernah putus doa pada Allah agar anak-anak dia ni, saudara-saudara Nabi Yusuf ni, berubah menjadi anak-anak yang taat, hamba Allah yang taat. Tu ibrah daripada kisah Nabi tu. Ya, jangan pernah kita putus asa. Kalau kita melihat kisah pula Nabi Nuh alaihi salam, bukan Nabi Nuh tak doa. Nabi Nuh sentiasa berdoa kepada Allah supaya anak dan isterinya kembali kepada Allah, memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah. Tapi anak-anak dan isterinya tetap lagi dengan jalan kekufuran. Tapi ibrah yang kita nak ambil, jangan putus doa, jangan putus asa dalam meminta rahmat dan kebaikan daripada Allah. Itulah kalau kita tengok ya, seronok kalau kita duk tadabur ni, memang seronok. Sebab kita ada je kisah-kisah rupanya ada bersama dengan aku, rupa-rupanya zaman sekarang ada sama-sama rupanya. Jadi pada bonda-bonda, kalau ada lah kelas-kelas ya yang cakap tentang Quran, attend lah. Sebab ibrah sangat banyak untuk kita. Kita nak hidup ni, tak tahulah hidup dalam keadaan, janganlah fikir Dajjal. Dajjal tu memang sememangnya akan datang. Tapi percayalah, musim kita sekarang kita bergolak dulu dengan wabak. Wabak yang tak tahu bila kesudahannya akan berakhir. Maka kita tak nak kita hadap dengan iman. Jangan hadap dalam keadaan hadap yang bermarah-marah ke apa, jangan. Tapi kita kena usaha. Usaha dengan apa? Dah ulil amri mengatakan duduk rumah, duduklah. Janganlah keluar-keluar. Saya pun takut sebenarnya nak keluar. Nak ke market pun fikir banyak kali. Kat sini saya nak bagi tips. Masa saya duk belajar dalam surah Al-Baqarah ayatul kursi, lecturer saya bagi ni tau. Dia bagi
5 benda ni jangan tinggal. Lagi-lagi dalam musim wabak ni, jangan tinggal 5 benda ni. Mudah sebenarnya, mudah sangat. Selalu benda ni selalu kita buat pun, tapi kita ikut urutan. Okay. Yang pertama sekali, lepas solat lah. Lepas solat fardu jangan tinggal benda ni. Dah wirid apa semua tu kan, jangan tinggal ayatul kursi. Tapi jangan baca kosong baca bersama niat. Seperti mana Allah melindungi as-samawati wal ard, langit dan bumi. Niatkan supaya Allah pun jaga dan lindungi kita. Ayatul kursi ya. Yang kedua, jangan tinggal 3 kul. 3 kul ini sangat-sangat main peranan besar pada kita. Sebab setiap ayat ini, contoh saya bagi surah Al-Ikhlas berkaitan dengan tauhid kita pada Allah dan kita mengakui bahawa Allah itu Esa dan ada perkataan Allahus Samad. Allahus Samad itu bermaksud tempat bergantung. Kita ni bergantung pada Allah. Sekarang tengah musim ni kita bergantung pada siapa? Pada Allah. Pada Allah kita bergantung. Al-Samad. Kita betul-betul niat, ya Allah, Allahus Samad. Betul-betul pasak pada hati, aku bergantung padamu, ya Allah. Dan kenapa surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Sebab surah ini berkaitan dengan segala kejahatan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq bermaksud kita minta Allah jaga daripada syarri, kejahatan ma khalaq, apa sahaja makhluk. Dan kita tengok makhluk ni kita tak nampak ni, COVID-19 tak nampak, ma khalaq memang tak nampak, makhluk ni memang tak nampak. Kita minta Allah jaga. Macam tu, Allah jaga kita lah, ma khalaq. Dan kalau surah An-Nas, sebab apa? Dalam masa kita duduk rumah kita nak beribadah, Allah ada kata dalam surah ini khannas. Ada kan perkataan khannas? Khannas, yes, iblis, syaitan. Tetapi khannas ini adalah bermaksud yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang yang melakukan amal. Solat dia ada. Kita nak sedekah dia ada. Semua tu. Jadi kita minta Allah hindarkan kita daripada bisikan-bisikan waswasil khannas. Bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa mencari ruang dan peluang untuk rosakkan ibadah kita. Itu. Lepas tu surah 3 kul. Ayat kursi 3 kul. Lepas tu ni doa. Doa yang kita selalu baca lah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Kena tahu makna tu, baru kita dapat feeling doa tu. Dan yang ketiga, doa jangan lupa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali. Pagi 3 kali, petang. Tapi sebaik-baiknya buat selepas salat fardu. Dan yang kelima, last kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan doa ini kalau nak masuk shopping mall ke, shopping mall pula. Nak masuk market, nak beli ikan kan. Sebelum tu pasak dulu. Minta pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta bila kita masuk ke tempat tersebut, kita minta Allah jauhkan daripada apa saja yang kita tak nampak yang mudaratkan diri kita. Tu, nak masuk ke tempat kita nak beli barang kan. Alhamdulillah. Jadi 5 benda ni, ya, tapi saya dah belajar lama. Saya tak amal. Tapi bila dah pandemik ni, saya tengok nota-nota saya kan. Lecturer pernah cakap benda ni dulu. So start daripada tu, amalkanlah. Ya, insya-Allah kita minta, kita mohon Allah jaga kita, jauhkan daripada makhluk-makhluk yang nampak dan tak nampak ni. Masya-Allah. Okey, Allahu a'lam. Itu sahajalah tipsnya. Okey, ada lagi persoalan? Ada tak lagi? Okay, dengan bilangan 3, 3, 2, 1, saya tutup soalan. Okay. Betul-betul. Rasanya. Kak Aliza, dia kata ada dalam maksurat. Betul. Kalau lagi rajin, lagi bagus. Baca maksurat pagi petang. Lagi bagus. Alhamdulillah. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya tutup je soalan pada petang ni. Masa telah mencemburui kita petang ni.
Okay. Kak Liza? Tak ada. Okay, rasa tak ada Ustazah. Tak apa, tak apa. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay. Saya minta maaf ya, kekurangan apa semua ya. Okay. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah dikongsikan pada petang ini. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat, jiran-jiran dan muslimat yang hadir pada petang ini. Semoga ilmu yang kita perolehi ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Okay, izinkan saya petik terjemahan surah At-Taghabun tadi, ayat ke-15. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Dan di sisi Allah jugalah pahala yang besar. InsyaAllah semoga kita semua diberkati pada hari ini. Okey, juga terima kasih saya ucapkan kepada Bayrul Muslimat Surah Al-Hijrah Taman Matanjaya Sungai Buloh kerana berusaha untuk penganjuran kuliah kita pada petang ini. Saya juga mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan di sepanjang majlis ilmu kita pada petang ini. Yang baik itu datang dari Allah. Yang terkurang itu datang pada diri saya sendiri. Okey, sehingga kita bertemu lagi, saya akhiri majlis pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya sudahi majlis pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Ustazah.